Ini soal KWSP yang dicadangkan oleh Datuk Seri Najib baru-baru ni. Okey. Kita tengok ramai rakyat sangat gembira lah dengan cadangan ni. Tapi malangnya Perdana Menteri kita kata memang sukar untuk dijalankan lah, dibuat. Jadi apa pandangan Datuk? Apa yang baik, apa yang buruk lah? Kalau kaedah ni maknanya cadangan Datuk Najib ni diterima. Okey. Pertama kali kita kena sedar bahawa tahun ni tahun yang sangat malang untuk rakyat Malaysia. Kerana tahun ini saya rasa semua sektor ekonomi, kecuali contohnya macam mini market, mereka-mereka yang memperolehi, apa bunyi bising mereka yang memperolehi pendapatan tambahan akibat daripada PKP, contohnya macam Top Glove telah berjaya mengeluarkan sarung tangan dengan banyak. Mereka yang membuat emas contohnya mereka yang terlibat dalam industri makanan pun di peringkat awal PKP, siapa yang menggunakan food delivery memang buat duit, tetapi selepas itu ramai yang telah terkesan akibat daripada kejatuhan jualan di antara 40 hingga ada yang sampai 80%, dan ramai yang telah gulung tikar. Jadi bagi saya cadangan Datuk Seri Najib tu sangat-sangat munasabah sangat-sangat munasabah untuk membolehkan kawan-kawan kita yang kehilangan pendapatan, kawan-kawan kita yang terkesan kerana pendapatan ketika musim Covid ini merosot, ini membolehkan mereka mendapat satu suntikan modal daripada simpanan mereka sendiri, daripada akaun pertama KWSP, yang membolehkan mereka menggunakan duit itu untuk menyelesaikan contohnya bebanan-bebanan yang mereka tanggung yang terkumpul akibat dah terlalu lama kehilangan sumber pendapatan dengan sempurna. Bukan semua orang hilang semua pendapatan, tetapi pendapatan mungkin tidak sesempurna seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin dapat 10,000 tapi dapat 3,000, walaupun masih ada pendapatan, tetapi ianya memberikan kesan kerana banyak tanggungan-tanggungan bulanan yang perlu dipenuhi. Contohnya bil-bil yang terpaksa dia settle walaupun tak bekerja, walaupun kedai tidak beroperasi, tapi tetap perlu membayarkan kos-kos tersebut. Ianya sudah pasti amat membantu sekiranya kerajaan meluluskan. Okey. Persoalan dia, apa yang susah sangat kerajaan nak luluskan? Salah satu sebabnya, puncanya apa yang dilakukan oleh Lim Guan Eng. Kalau dulu kita tengok contohnya macam apa yang kita ada, aset-aset negara. Kena faham bahawa antara sebab kenapa di zaman Datuk Seri Najib kita tengok kita boleh bagi dividen kepada pencarum-pencarum KWSP dengan sangat baik. Begitu juga dengan dividen ASB, ASN dan sebagainya. ASB contohnya. Ianya banyak berpunca daripada pelaburan sedia ada yang diwujudkan oleh kerajaan sendiri. Contohnya macam pelaburan dalam negara dan pelaburan luar negara. Apabila duit KWSP digunakan untuk melabur di luar negara, ternyata pelaburan di luar negara ni memberi pulangan jauh lebih tinggi berbanding dengan pelaburan dalam negara. Itu sebab macam contohnya pelaburan kita dalam Alibaba.com, pelaburan itu sendiri membawa pulangan berlipat kali ganda, membolehkan kerajaan membayar dividen yang tinggi ketika zaman Datuk Seri Najib dulu. Sama jugalah dalam pelaburan-pelaburan yang diwujudkan akibat daripada pembangunan yang dilakukan oleh kerajaan. Kita sentiasa memberi peluang untuk KWSP, untuk badan-badan yang memegang dana rakyat ni untuk terlibat di dalam pelaburan-pelaburan ini.
Jadi dengan adanya projek-projek mega yang diwujudkan zaman Datuk Seri Najib, contohnya projek hub kewangan antarabangsa, projek Bandar Malaysia. So ini akan mendatangkan peluang untuk KWSP, untuk badan-badan lain yang menyimpan duit rakyat ini dapat membuat pelaburan dan akhirnya memperolehi dividen daripada pelaburan tersebut. Tapi zaman PH 22 bulan, sama sekali lah zaman Tan Sri Muhyiddin berada di dalamnya, sama juga dengan zaman Menteri Ekonomi ketika itu berada dalam tu. Banyak aset-aset ini telah dijual. Jadi bila aset-aset ini telah dijual, maka peluang untuk tolong beritahu dia orang boleh tak? Peluang untuk mendapat hasil lah. Peluang untuk pencarum-pencarum kita memperoleh hasil daripada pelaburan-pelaburan dalam negara dan luar negara ni menjadi terhakis sedikit demi sedikit. Jadi bila terhakis sedikit demi sedikit, sudah pastilah pulangan itu tidak seperti mana sebelum zaman Datuk Seri Najib. Dan kalau misalnya dibenarkan pencara mengeluarkan RM10,000 ni, maka modal yang sepatutnya boleh digunakan untuk dilaburkan dalam perkara sebegini sudah pastilah tidak boleh dilakukan. Jadi itu antara mungkin sebab kenapa kerajaan mengambil pendekatan. Jadi saya tak boleh nak salahkan kerajaan yang 100%. Kalau zaman kita dulu, Datuk Seri Najib banyak membuat pelaburan-pelaburan yang menguntungkan. Untuk bagi setakat RM10,000 keluar akaun pertama ni tak menjadi masalah, kan? Tapi akibat daripada dah dihancurkan banyak aset-aset yang dulunya equity yang datangnya daripada KWSP ni ada, kita punya kekuatan keuangan tu kuat. Bila benda-benda ni semua sudah semakin merosot, maka jika dibenarkan keluar, ianya akan mendatangkan masalah. Jadi itulah antara sebab yang saya rasa mungkin menyebabkan sukar bagi kerajaan Muhyiddin ni untuk meluluskan. Tetapi harus diingat bahawa Muhyiddin tahu bahawa kalaupun lulus belanjawan ni, walaupun kita pun semua tahu bahawa kebarangkalian memang takkan lulus, jadi dalam keadaan begitu, kemungkinan belanjawan ini untuk lulus tu tidak ada, dan ada satu lagi kemungkinan, selepas lulus je belanjawan ni, ada kemungkinan Muhyiddin akan berhadapan dengan tindakan individu-individu, ada kemungkinan juga parti meninggalkan kerajaan selepas itu, sebaik saja mendengar nasihat daripada surat yang keluar daripada istana yang kita pun tak tahu surat tu tuanku tahu ke tak tahu. Kalau ikut saya punya bacaan, saya punya insting, saya rasa tuanku pun tak tahu isi kanun tu surat yang ditulis oleh pegawai istana ni, kan? Sebab jelas bercanggah dan ini bukan sifat tuanku yang saya kenal, kan? Jadi ada kemungkinan besar akan ditulis akhirnya oleh Muhyiddin di dalam belanjawan ni membenarkan pengeluaran RM10,000 KWSP ni kerana dia tahu dia tidak perlu melaksanakannya. So bajet ni boleh saya kata dia akan bagi bulan dan bintang lah. Dia akan bagi dia akan bagi seperti mana dia, Anwar, Tun Mahathir dan yang lain-lain tu buat ketika kempen sebelum pilihan raya. Jadi belanjawan ni saya anggarkan dia akan jadi manifesto seperti mana apa yang berlaku sebelum pilihan raya yang ke-14. Tok, ada juga yang mengatakan bahawa ini isu KWSP tadi tu. Ya. Ada juga mengatakan bahawa kemungkinan Tan Sri Muhyiddin dia tak dapat nak lunaskan bukanlah maksudnya nak bagi kebenaran untuk keluarkan KWSP itu disebabkan ekonomi itu tak berapa kukuh disebabkan COVID.
Maknanya tak ada income tak ada untuk negara. Betul lah, itu sebahagian daripada sebabnya. Tetapi kena ingat juga, banyak pelaburan-pelaburan yang sebelum ni kan habis dah dileburkan oleh kerajaan ketika itu. Dan sepanjang tempoh yang macam awal tadi saya sebut, inilah tahun paling malang kerana selain daripada sektor-sektor yang saya sebut tadi, sektor macam minimart apa semua sekali yang buat duit time Covid kan, tetapi sektor lain semua bungkus. Pendapatan hampir semua sektor bungkus. So bila semua sektor ekonomi ni, kecuali yang tertentu saja yang buat duit, maka kerajaan terpaksa bergantung kepada kumpulan-kumpulan sektor ekonomi tertentu untuk menyumbang kepada pendapatan negara. So unjuran pendapatan negara yang dibentangkan tahun lepas oleh Lim Guan Eng langsung tak boleh pakai tahun ni. Sebab apa yang diunjurkan tahun lepas tidak langsung memikirkan bahawa negara ini akan dilanda Covid. Jadi itulah antara sebabnya kenapa kerajaan kena make sure bahawa dana dalam, contohnya dalam KWSP dapat diguna pakai di waktu-waktu kecemasan. Dia tak boleh apa ni? Maknanya tak boleh belanja habis terus, kan? Tapi ada kemungkinan besar bila dia dah nampak bahawa dia tak boleh nak elakkan pilihan raya. Maknanya kata macam sekarang ni, ramai contoh saya tengok macam UMNO pun percaya bahawa surat ini adalah titah tuanku yang meminta untuk menyokong bajet. So ada kemungkinan besar UMNO akan menyokong. Betul tak? Tetapi ada beberapa ahli parlimen UMNO yang tahu bahawa seorang ahli parlimen bebas untuk membuat pendirian dia berhubung dengan soal belanjawan, kan? Tidak terikat dan tidak perlu akur dengan mana-mana pihak dalam melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang wakil rakyat, maka mereka tidak akan mengundi. So walaupun dengan sokongan UMNO pun mungkin bajet ni tak diluluskan. Muhyiddin tahu benda ni. Jadi itu sebabnya kalau tidak lulus, dia bawa masukkan isu ni. Dia akan masukkan. Saya yakin dia akan masukkan 10,000 ni dibenarkan untuk keluarkan. Supaya kalau belanjawan ni ditolak kemarahan rakyat kepada mereka yang menolak belanjawan ni akan lebih ketara. Dan yang keduanya, ada kemungkinan besar sebaik saja selepas belanjawan, selepas ahli-ahli parlimen UMNO dan yang lain-lain ni mengikut titah tuanku yang mereka percaya tuanku yang mengeluarkan arahan ini, maka selepas saja diluluskan belanjawan itu, mereka juga boleh menarik diri daripada menyokong Muhyiddin Yassin. Sebab titah suruh sokong sokong belanjawan. Tak ada pun titah yang suruh apa ni, itu bukan titah pun, itu apa yang pegawai istana tulis, kan? Jadi tidak ada pun yang mengatakan perlu terus menyokong Muhyiddin selepas belanjawan diluluskan. Bagi saya bagus juga, luluskan dulu belanjawan ni, kan? Lepas tu kita uruskan Muhyiddin, kan? Jadi Muhyiddin tahu bahawa dia tidak perlu bertanggungjawab ke atas belanjawan ni. So dia akan jadi Santa Claus lah dalam 6 hari bulan ni. Dia akan bentangkan bulan dan bintang sama seperti mana 60 janji dalam manifesto Pakatan Harapan. Satu pun tidak ditunaikan kecuali menghapuskan GST. Itulah satu tindakan paling bodoh yang pernah dibuat oleh sebuah kerajaan. 170 buah kerajaan dalam dunia ni telah melaksanakan GST. Hanya Malaysia yang patah balik buat SST. Okey, Tok. Ini berkenaan belanjawan ni, Tok. Biasanya yang masa zaman Barisan Nasional, tak silap saya, Perdana Menteri itu dia merangkap sebagai Menteri Kewangan. Dan sekarang ni zaman Tan Sri Muhyiddin ni, Menteri Kewangan dia adalah orang yang berbeza lah. Jadi dalam penyediaan belanjawan ni, sebenarnya belanjawan ni dibuat oleh Perdana Menteri ke ataupun Menteri Kewangan? Kalau Muhyiddin ni boleh handle kewangan, dah lama dia jadi Menteri Kewangan. Yalah, kalau anda kata sebab dia tak boleh handle kewangan lah, dia terpaksa ambil orang yang dekat dengan dia, saudara dia ni. Saudara dia kan. Tengku Zuri ni hari ni dua-dua orang dapat datuk. Seorang dapat datuk, seorang dapat Datuk Seri. Tengku Zuri dia timbalan ketua bahagian
Timbalan ketua bahagian. Timbalan ketua bahagian apa ni, Lembah Pantai. Isteri dia Sarah tu, kakak dia tu kahwin dengan apa ni, isteri dia Sarah, kakak dia kahwin dengan anak Tan Sri Muhyiddin Yassin. So Zuri ni abang dia Zafrul. So dia ambil Zafrul ni kerana nak pastikan bahawa dia boleh menguasai ekonomi lah. Maknanya keputusan-keputusan besar dia yang akan ambil ni. Tapi nak tahu macam mana nak mengurus mentadbir ekonomi negara, tu yang dia suruh Tengku Zuri, Tengku Zafrul. Jadi kalau belanjawan ni ditolak, Ya. maknanya orang tak tolak Perdana Menteri, orang tolak MOF je. Oh tak, belanjawan kena faham. Belanjawan ini ialah belanjawan kerajaan Muhyiddin Yassin. Ni kena faham ni. Walaupun yang bentangnya Menteri Kewangan. Sama jugalah. Dulu belanjawan tu dibentangkan oleh Lim Guan Eng. Tetapi itu ialah belanjawan kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan Mahathir Mohamad. Jelas jangan kerana Tengku Zafrul yang membentangkannya, kita duk ingat ini Tengku Zafrul tak ada masalah, kita sokong. Tak betul. Itulah pasti. Dan sekiranya belanjawan ni dilepaskan, maknanya diluluskan, ianya juga akan digembar-gemburkan oleh pihak Muhyiddin sebagai tanda Ahli Parlimen Barisan Nasional, Ahli Parlimen PAS, Ahli Parlimen PPBM, begitu juga GPS dan yang lain-lain, memberikan sokongan padu kepada Tan Sri Muhyiddin kekal sebagai Perdana Menteri. So bila time nak bawa usul undi tak percaya tu makin susah lah. Makin susah lah. Tetapi BN masih lagi ada option. Option dia mengisytiharkan secara rasmi menarik diri daripada berada dalam kerajaan. Maka kerajaan tu akan dipanggil menghadap oleh baginda Tuanku. Tuanku akan minta supaya Muhyiddin mengesahkan berapa jumlah sokongan yang dia perolehi. Kalau misalnya sokongan dia sudah below 112, bawah 112, maka dia tak layak jadi Perdana Menteri. So terpulang pada Tuanku sama ada nak membubarkan Parlimen ataupun nak melantik seorang Perdana Menteri interim sementara menunggu masa yang sesuai untuk diadakan pilihan raya.